Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Suratul Ladina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadir wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manis tapi tegas, saya nak tulis. Pengerusi kata manis tapi tegas. Saya tulis dalam nota saya. Macam mana ni manis tapi tegas? Tagline baru. Ustaz manis tapi tegas. Okey, insya-Allah. Pinjam ayat SEO. Alhamdulillah, terima kasih juru acara majlis yang dihormati Datuk Pengerusi. Alhamdulillah, insyaAllah, sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jawatan kuasa, penggerak, penyusun, pentadbiran, pengimarahan, penjagaan, perlindungan Masjid Jami' Arab Kuda. Alhamdulillah, kapet hijau, ustaz pun hijau, kena tema. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat, kepada seluruh pejuang dan pencinta bangsa, kepada seluruh pejuang dan pencinta sirah dan sejarah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan apa yang bakal kita kupas secara tuntas, kita bongkar, kita selongkar rahsia kitab lama. Tuan-tuan, apa perasaan kalau kita balik rumah sesekali masuk dalam bilik yang kita jarang-jarang masuk? Bilik arwah Tok Wan, bilik arwah Tok Nek, yang mungkin puluhan bahkan ratusan tahun dulu. Kita belek dalam almari lama. Tiba-tiba terjumpa satu kitab lama ataupun buku, selai. Tiba-tiba ada satu ketulan emas bertatah belian. Apa perasaan tuan-tuan? Tak pernah tahu. Tiba-tiba tertulis di bawah belian itu tertulis, inilah wasiat yang kutinggalkan, harta yang kutinggalkan di dalam negara dan di luar negara. Daripada Afghanistan, Kazakhstan, Hindustan, Gurjistan. Tok Wan tulis. Tiba-tiba sampai keturunan kita baru kita jumpa benda tu. Tok, pasal apa tak cek? Tok tak beritahu kat cek ni. Rupanya kita ni keluarga orang kaya. Hang tahu tak arwah Tok Nek hang ni dulu ni tokai besi, tokai emas. Awak tak cerita. Jadi nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, sebagai mukadimahnya, itulah analogi yang kita nak bawa. Kita dipisahkan zaman berzaman sampai satu ketika rupanya kita jumpa, kita baru tahu kata keturunan kita ni keturunan yang bukan kaleng-kaleng. Kita ni cicit tokai emas, kita ni cicit tokai berlian. Maka kita akan tumpang bangga, aku ni keturunan orang kemah-kemah ni, bangsawan, pahlawan, rupawan, hartawan. Maka daripada semangat keturunan itu akan menyebabkan kita akan jadi seseorang yang luar biasa. Dan kita akan ubah cara fikir, cara pakai, cara bertindak. Sebab apa? Roh dalam diri kita ni roh orang hebat-hebat. Betul tak? Itu analogi dia. Jadi kita nak bongkar dan selongkar sejarah bangsa ni. Ada pandangan orang, tuan-tuan, kita bukan nak terlalu taksub dan obses pada bangsa. Sebab kalau bangsa dia akan jadi nasionalis.
Tapi bersemangat bangsa itu tidak salah. Cuma jangan terlalu obses, jangan terlalu taksub sehingga meninggalkan agama. Kalau kita taksub pada bangsa, dia jadi nasionalis yang yang menghampiri sekularis. Orang yang mengangkat bangsa sehingga dia meninggalkan agama. Yang ni tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan tengok pejuang-pejuang bangsa dulu, Tok Janggut, Tok Bahaman, Datuk Bahaman, Abdul Rahman Limbung, Mat Kilau, Tok Kenali, semua ni pejuang bangsa dan diangkat sebagai negarawan. Saya baru balik 2 minggu lepas di perkampungan Tok Kenali, jumpa dengan cicit generasi yang keempat, dapatan dan kajian yang disimpan oleh keturunan Tok Kenali ni. Rupanya Tok Kenali ni antara pejuang bangsa yang telah diiktiraf berperingkat dunia sehingga pernah ditaja oleh kerajaan Daulah Uthmaniyah. Ketika dunia dilanda dengan satu perang saudara, Uthmaniyah, Daulah Kerajaan Uthmaniyah nak jatuh dah. Maka kerajaan Turki perlukan ulama-ulama nak bantu sokong dan dokong dari belakang untuk nak bantu macam mana kami nak tackle dan handle serangan daripada Yahudi dan British serentak pada tahun 1908. Khalifah kita ketika itu, tuan-tuan, ni saya masuk ni terus ke gear 5 ni. Nak bagi tahu kata bangsa kita ni bukan bangsa kaleng-kaleng. Tuan-tuan jangan buat orang kata apa? Jangan buat loy. Kena jalan buat kemas kita ni. 1908 berlaku satu serangan bertubi-tubi daripada Yahudi dan Inggeris bersatu nak attack Turki. Sebab apa? Turki kerajaan terakhir yang pegang Aqsa, yang pegang Palestin sejak 1901. Yahudi do attack nak masuk, nak serang, nak pijak tanah Palestin, tak berjaya. Melainkan dia pun kena runtuhkan dulu kerajaan Daulah Uthmaniyah. 1908 berlakulah pergolakan. Serangan utara, selatan, timur dan barat diserangi. Kerajaan Turki diserang. Maka Sultan Abdul Hamid II, khalifah ketika itu, dia tak tahu nak buat apa ni, macam mana ni, aku dihilang idea. Aku perlukan sokongan ulama, aku ni umara, aku perlukan sentuhan orang agama. Maka disitulah tuan-tuan munculnya satu gerakan dia panggil Pan-Islamisme. Bukan PAN, Pan-Islamisme. Gerakan menghimpunkan seluruh ulama dan pejuang agama tanah air satu dunia di bawah kerajaan di Daulah Uthmaniyah untuk nak bagi sokongan spiritual kepada sultan-sultan ni yang tak ada idea dah. Ni Islam nak jatuh dah ni. Khalifah nak jatuh dah ni. Islam nak jatuh dah. Tanah ni orang nak ambil dah ni. Islam ni nak jatuh dah ni. Tolong. Terangkat sampai ke langit. Tiba-tiba tuan-tuan, ketika itu ada seorang ulama, Syekh Datuk Ahmad, Syekh Ahmad daripada Fatani, Tok Guru kepada Tok Kenali. Maka dibuat satu perhimpunan dan satu satu perhimpunan daripada ulama Nusantara, siapa yang boleh pi bantu kerajaan Daulah Uthmaniyah 1908. Sebab Islam nak jatuh dah ni, khalifah nak jatuh. Dan salah seorang yang terpilih adalah daripada tanah Melayu satu-satunya, iaitu almarhum Tok Kenali. Dan ketika itu tuan-tuan, alhamdulillah dihimpunkan ulama-ulama tuan-tuan. Akhirnya ulama Nusantara berjasa dan berjaya menstabilkan keadaan ketika itu yang dah runtuh sepatutnya. Kalau tak kena sentuhan orang Melayu ni tuan-tuan, ulama Melayu, mungkin kerajaan Islam Turki Uthmaniyah dah jatuh lebih awal. Tapi ada backup support daripada ulama Nusantara, tanah Melayu tuan-tuan, bangsa Melayu. Akhirnya kerajaan Islam berjaya ditahan, ditangguh dan ditunda episod kejatuhannya. Itu fakta pertama. Nah, Abang Mai kata, "Hei, hampa buat leceh keturunan tanah kita ni." Pertama-tama kita wilayah laluan kita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan cek dalam sejarah Kedah Tua 1136, laluan daripada Lembah Bujang sampai ke Tok Kun ni, laluan ni semua laluan sultan-sultan Kedah, laluan pejuang-pejuang Kedah. Tuan-tuan boleh cek fakta ni. Sampai ke Tok Kun tu titik akhir.
Sempadan bila Penang ambil, bila British masuk 1786, maka dia ambil ditanda dengan batu bersurat. Dan orang Penang jangan tak tahu, dalam gereja ada gereja kan, Tok Kun tu kan ada gereja kan. Sebelum Bukit Tok Kun, dalam gereja tu ada batu bersurat yang telah ditulis catatannya sejak zaman Kedah. Laluan ni adalah laluan termasuk sampai ke Tok Kun. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak bagi tahu itulah laluan asal jajahan negeri Kedah, termasuk Bukit Mentajam. Nak abang mai kata tuan-tuan, kawasan ni kawasan laluan alim ulama dan umara pejuang-pejuang bangsa mempertahankan Kedah daripada serangan penjajah Inggeris dan British 1786 sampailah 1824 Belanda Inggeris. Muslimin dan muslimat Allah. Jadi saya buka minda saya dan jiwa tuan-tuan nak beritahu kita pijak di tanah orang yang hebat. Kita sedang memijak tapak kaki kita ni, mungkin pernah memijak tapak kaki pejuang-pejuang dulu. Maka itulah munculnya tajuk kita malam ni, rahsia sejarah bangsa. Biar kita rasa kita kemah tak apa. Kita perlukan perasaan tu. Rasa kemah, rasa apa? Rasa kemah lah. Rasa kemah, rasa berbangga itu perlu. Tapi jangan kemah bangga saja tapi tak buat apa. Bila perasaan tu ada, barulah kita akan do something untuk mewarisi kekemasan dan kehebatan bangsa. So semangat ni saya sedang merangsang dan menyuntik semangat kita dulu. Bagi menggelogok sikit semangat tu, barulah kita terjemahkan dalam bentuk perlakuan dan perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Apa yang bangsa yang antara bangsa yang paling ditakuti oleh musuh-musuh termasuk Yahud, Isra, Inggris, Perancis, Portugis, British, Belanda, Jerman. Ni antara negara penjajah. Pasal apa tuan-tuan? Antara negara bangsa yang paling ditakuti adalah bangsa kita. Pasal apa orang takut kat kita? Apa yang ada? Jadi kita akan bongkar malam ini supaya ini rupanya sejarah kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertamanya, dunia ini kita faham dulu. Kita sedang pijak muka dunia ataupun muka bumi. Apakah sifat dunia? Takrif dan definisi dunia yang tuan-tuan faham. Ini kita pi from the basic. Kita patah balik daripada sejarah asal. Kita duduk di atas dunia. Dunia ni apa? What is the meaning of dunia? The meanings and the definition of world. Allah create dunia ni, apa maksud dunia? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan maka ulama menyimpulkan tuan-tuan, dunia hin zindagi hai, darul bala wa darul imtihan wa darul taklif. Darul bala, darul imtihan, darul taklif. Dunia ni tempat untuk ujian, tempat untuk ibtila, tempat untuk dugaan, diuji peperiksaan. Sallallahu alaihi Muhammad, tempat musibah dan tempat tanggungjawab. Itu maksud dunia. So fahamlah kita, aku sedang berpijak di tempat untuk diuji. Aku sedang berpijak tempat musibah. Aku sedang berpijak tempat untuk apa? Tempat untuk menunaikan tanggungjawab. Sebab tu tuan-tuan, apa pun kita buat, baik atau buruk, Allah tak balas di dunia. Why? Kenapa kita buat baik dekat mak ayah, kita buat baik dekat orang? Pasal apa? Pahala tak, kenapa tak turun terus syurga depan mata? Kenapa? Why? What is the because? So jawapannya, the because is, jawapannya apa tuan-tuan? Sebab dunia bukan tempat balas. Dunia bukan yaumul jaza, hanya syurga tempat balas. Jadi memang tak layak untuk kita dibalas di dunia. Kita hanya direkod dan dicatat, balas kemudian. So faham maksud dunia bukan tempat balas. Sebab tu kita buat dosa terang mana pun bukan ada balasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kecuali umat-umat terdahulu. Umat terdahulu bila buat saja, Allah balas dengan banjir, dengan tsunami, kan? Dengan gempa bumi, halilintar, bumi terbalik. Tapi bila sampai umat Nabi Muhammad ni, buat teruk terang mana pun, tangan masih ada. Kalau umat terdahulu, hari ni curi duit mak,
Hari ni curi duit ayah, anak-anak dan adik-adik, kudung tangan. Hari ni sepak, cakap lebih kurang dekat mak, bisu mulut. Allah balas cash zaman dulu. Tapi bila sampai zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku satu deal, satu kita kata dialog, permintaan antara Nabi dengan Allah. Sebelum kewafatanku, aku minta ya Allah, sebelum kematianku, permintaanku ialah jangan engkau timpakan azab ke atas umatku seperti mana engkau balasi umat-umat terdahulu. Jangan ya Allah. Itu permintaan Nabi. Maka akhirnya Allah makbulkan doa Nabi. Disebabkan doa Nabi termakbul, tuan-tuan, maka kita yang dapat nikmat. Kita tumpang doa Nabi. Sebab tu kita tak ada apa. Hang buatlah dosa terang mana pun, hidup macam biasa je. Rezeki tetap ada. Kan? Hang tak bangkit subuh pun, makan tetap tambah 3 pinggan. Tu ya. Tak ada pun Allah kata hang tak bangkit semayang, sarapan hang tak ada hari ni. Tak ada. Allah tak pernah mensyaratkan. Kita pula bagi syarat pada Allah. Tengoklah, kalau dan saya main, kalau sempat saya singgah, kalau teringat saya mengaji. Kita bagi syarat dekat Allah. Tapi Allah tak pernah bagi syarat. Hang tak main kuliah, esok gaji hang aku potong. Hang tak bangkit semayang, sarapan hang tak ada hari ni. Tak ada, tuan-tuan. Allah tak bagi syarat pada kita. Kita yang dok bagi syarat pada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Maka itu cerita tentang dunia hai. Dalam bahasa Hindi disebut zindagi hai. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka bila sebut dunia tempat imtihan, Allah sebut dalam ayat, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dunia tempat untuk aku tes dalam kalangan kita ni, siapa yang terbaik, siapa yang terdekat dengan aku, kontak rapat, siapa yang terpaling Islam. Boleh buat tajuk. Ni abang videografer kita boleh buat tajuk. Ni tajuk thumbnail. Siapa umat yang terpaling Islam? Siapa dalam kalangan kita ni, siapa yang terpaling mukmin? Siapa yang terpaling ambil tahu tentang Aqsa? Siapa yang terpaling cinta pada agama? Siapa yang terpaling berbekas sujudnya? Siapa yang paling mustajab doanya? Siapa yang terpaling dalam ramai-ramai kita malam ni? Ratusan main. Berapa orang yang terpaling faham? Sallallahu alaihi Muhammad, kalau lepas kuliah ni, katalah akan datang kuliah, akan datang format baru. Lepas habis kuliah 5 minit soalan ujian akan diedarkan. Boleh? Jawab dalam tempoh 5 minit 20 soalan tentang isi kuliah. Boleh tak buat itu? Jom kita cadangkan kepada TKM. Upgrade baru. Daripada main tu, bukan baguslah tuan-tuan, main tu okey dah. Nak tambah sebelum balik tu biar ikat dengan ilmu. Ni duk main ngangor kan. Baguslah daripada main ngangor, daripada main tak main langsung kan. At least ada benda. Kita test balik, ikat balik ilmu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu itu umpama binatang buas. Jika dilepas, maka meliarlah ia. Jadi nak ikat ilmu macam mana? Ikat dengan kita ikat dengan ikatan ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tu perlu diikat. Ikat dengan takrir, ikat dengan mulang. Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ilmu ni perlu diulang sebab dia kena ikat. Ni dalam tempoh 40 minit ni kita rasa macam terpaling faham sangat ni. Akulah terpaling Islam. Balik sat lagi, jumpa TV, jumpa phone, habis kan. Ustaz sembang sepak tadi ya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. 2. Poin saya yang ketiga, tuan-tuan. Bila sebut dunia ni tempat uji, apa tujuan Allah lahirkan Nabi? What is the objective of the arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah tujuan Nabi dilahir dan diutuskan? Tak lain dan tak bukan. Tujuan Nabi adalah untuk membersih. Kan sayang? Betul? Cik nak ajak ustaz pergi makan ke? Ni 20 tahun lagi ganti ustaz, insya-Allah. Amin. Bakal
Ustaz Manis 2.0. InsyaAllah. Cik-cik main kacau kuliah Ustaz, esok-esok pengganti Ustaz. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan Nabi lahir adalah untuk membersih, menjerneh, melurus, mengangkat, mengubah, memulia. Cuba ulang 2 saat daripada sekarang. Tuan-tuan, antara karakter bangsa Melayu, kalau tuan-tuan cek dalam sejarah, bangsa Melayu ni bangsa yang mudah menghafal angka dan fakta. Itu tuan-tuan kena ingat. Lagi saya tak sabar nak ada benda yang saya nak share dengan tuan-tuan ni dalam data yang saya dapat. Karakter genetik DNA yang ada dalam bangsa Melayu, bangsa yang mudah hafal. Tuan-tuan, zaman dulu kan, okey, saya tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan ingat tak nombor telefon sendiri? Nombor IC? Nombor IC orang rumah? Orang rumah kedua? Orang rumah yang ketiga? Birthday bini pun tak ingat kan? Gaduh sedia. Birthday tak ingat, anniversary tak ingat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan isu lelaki. Ini nak bagi tahu bangsa Melayu, bangsa yang betul-betul ori. Melayu ori ni Melayu yang mudah mengingat fakta dan data. Itu karakter DNA. Tuan-tuan, ada kajian kan? Ada dia panggil instrumen soal selidik. Peratus kalau betul-betul hang ni Melayu ori, 30 benda yang dia bagi tengok dalam tempoh 2 minit. Hang cuba hafal semaksimum mungkin dalam 30 benda. Kalau boleh hafal 90 markah ke atas, hang betul-betul Melayu ori. Pernah diukur kira tuan-tuan. So bangsa Melayu ni antaranya bangsa yang dia mudah ingat hafal fakta. So kita ni hanya tak pernah ingat. Kita ni tak pernah Melayu lah. Abang SU tak apalah, kacukan. Dan international. Ni Melayu ori tuan-tuan ni. Muslimin dan Muslimat, patutlah kita ni layu, patutlah kita ni lemah tuan-tuan. Sebab kita dah tercemar kebangsaan kita. So kena kembalikan ni, kena putih baliklah, kena jernih kembali semangat bangsa kita. Muslimin dan Muslimat, okey, jadi Nabi tujuan dia Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Doa Nabi Allah Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, utuskanlah seorang keturunan daripada generasi zuriat aku yang akan mengajar kitab, yang akan mengajar hikmah, yang akan menjernihkan umat, yang akan mengajar ilmu, yang akan membersihkan umat daripada sebarang kotoran dan penyembahan jahiliah. Maka Nabi lahir di tengah bangsa Arab. Tujuan dia untuk angkat level darjat bangsa Arab yang hina kepada mulia, yang kotor kepada bersih, yang keruh kepada jernih. Akhirnya tuan-tuan, wa tu'azzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Bangsa Arab menjadi bangsa world number 1 ketika 360 berhala keliling Kaabah dalam peristiwa Fathu Mekah 17 Ramadan. Nabi bersama dengan para sahabat bantras 360 berhala, berjaya dibuang. Tak apa abang, okey je. Biarkan dia. Kan ada duk terima Ustaz. Tak apa, okey. Ini latihan nama dia. Tuan-tuan, saya ulang, 360 berhala dibuang oleh Nabi. Ketika itu tuan-tuan, bangsa Arab menjadi bangsa nombor 1. Selepas peristiwa Fathu Mekah, tak lama selepas Nabi wafat, 4 tahun selepas Nabi wafat, bangsa Arab semakin angkat, semakin naik darjat, sehingga akan Allah angkat world nombor 1. Maka bangsa Arab menakluki Al-Aqsa, Palestin, bangsa pertama dunia. Sebab apa? Sebab inna akramakum indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Bangsa yang paling mulia ketika itu adalah bangsa yang bertakwa. Bangsa yang bertakwa, dia yang paling mulia. Maka world number 1, siapa tak berani lawan. Tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim, kerajaan terkuat dunia dipanggil kerajaan Mesir lama, dengan kerajaan Babil Harut wa Marut, kerajaan Babylon, Mesopotamia, tempat Namrud. Ini zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Muhammad, 2 kerajaan dunia yang terbesar, kerajaan Parsi dengan kerajaan Iran. Dengan kerajaan Rom.
Tapi bila Nabi lahir pindah ke Madinah, siapa kerajaan nombor satu dunia? Rom jatuh, Parsi jatuh, kerajaan Islam Madinah world number one, takluk dunia. Dari utara membawa sejahtera, dari timur tuan-tuan syariat dihidupkan, ke timur Nusantara diislamkan, ke barat Rom diislamkan, ke selatan Spain, Sepanyol diislamkan, ke utara Afrika diislamkan. 2/3 dunia kita punya. Nak bang mai kata tuan-tuan, bangsa yang pegang mulia takwa, bangsa tu yang akan diangkat. Muslimin dan muslimat Allah. Okey, sekarang baru kita masuk main point. Main point maksudnya apa? Apa yang ada pada bangsa kita. Tadi saya mulakan dengan bangsa Arab. Tuan-tuan, ada beberapa catatan. Yang pertama, kitab yang diterjemah dalam bahasa Inggeris pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Bukan zaman Nabi Ibrahim ni masih di dalam bahasa Hebrew. Tapi bila masuk zaman ke zaman, kitab ni diterjemah dalam bahasa Inggeris. Dia panggil kitab tu Go to East. Go to East ni ada satu buku kitab yang asal tuan-tuan tersimpan di bawah Masjid Al-Aqsa. Dalam itulah ada catatan di mana Nabi Allah Ibrahim AS pernah, ni pandangan pakar sejarah mengatakan, Nabi Ibrahim pernah menulis satu tulisan yang menyatakan bawalah Islam ke bumi timur. Walaupun tidak dinyatakan kepada isteri yang mana dan anak yang mana, tapi keturunan dia Nabi Ibrahim suruh bawa Islam ke timur. Kenapa Nabi Ibrahim pesan supaya Islam timur diislamkan? Siapakah bangsa yang berada di timur? Jawapannya tuan-tuan, bangsa Arakuda. Maka malam ni kita akan perkenalkan, kita akan isytiharkan munculnya bangsa baru di dunia. Dia panggil BAK, bangsa Arakuda. Boleh tahu tu? Jangan asal kemas sikit, jalan sikit, buka dada sikit. Apa tahu lah kami siapa? Kami bangsa Arakuda Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, apa yang ada pada bumi Melayu tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, itu catatan pertama. Catatan kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa orang sahabat. Antaranya Khalifah Ja'far bin Abi Shadiq sallallahu alaihi Muhammad. Ja'far bin As-Shadiq. Yang kedua, Khalifah Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Sayyidina Qis dan Qas. Yang kedua, Abdullah bin Ibnu Waqqas, Abi Waqqas. Ini antara sahabat-sahabat Nabi yang memegang tanggungjawab dan wasiat daripada Nabi, kamu kena Islamkan bumi timur walaupun selepas kewafatanku. Tengok tuan-tuan, bumi timur diislamkan daripada laluan Madinah naik ke Samarkand, bukan Salman Khan. Samarkand kat mana? Di mana? Tuan-tuan, kita berada dalam rancangan Ustaz Tanya, Ustaz Jawab. Ni semua muka-muka fi'il ni, fi'il sejarah SPM. Samarkand di mana? Di kerajaan Bukhara. Di mana? Di tempat Imam Bukhari sallallahu alaihi Muhammad. Di kawasan apa tu? Uzbekistan. Daripada situ naik ke Xi'an, naik ke Beijing. Kawasan tu tuan-tuan diislamkan timur. Kawasan bawah diislamkan oleh Abdullah ibnu Waqqas, maka termasuk kawasan Madinah, naik ke Goa, turun ke Melaka, Tanah Melayu sampai ke Guangzhou. Dua kawasan ni atas bawah dipanggil laluan sutra dengan laluan rempah. Dua-dua ni Islam, sampai kita pun Islam. Kenapa Nabi wasiat kita ni kena Islam ni? Kalau kita tak ada apa tuan-tuan, kalau Nabi tak harap pada kita, Nabi takkan susah payah mewasiatkan bahawa bangsa timur hampa jaga elok-elok, hampa tolong jaga depa elok-elok. Itu ayat mudah. Jadi kita ni Nabi pesan kat sahabat, tolong tengok saat ni geng-geng Arab kuda ni. Depa tak makan bagi tahu, depa tak cukup bagi tahu, depa tak ada ayat. Jadi tak nak buat apa? Ini kena minta ihsan kat kerajaan negeri kita. Apa pun kita ucapkan takziah kepada seluruh penduduk air Tanah Pulau Pinang kena diuji dengan musibah air. Malah ni ayat ada kan? Ada. Okey, tuan-tuan sambung Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Catatan yang ketiga tuan-tuan.
pada zaman Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zanki, dinyatakan selepas 1174, yang inilah yang ditemui. Dapatan yang saya temui ialah, tuan-tuan, ada satu manuskrip daripada kerajaan Kedah. Tuan-tuan, bila saya sebut Kedah, tuan-tuan kena berasa sebab ini kawasan Kedah. Sejarah geografi kita adalah Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut Kedah, itulah saya kata laluan sultan dan pejuang agama. Ni laluan ni semua laluan-laluan sultan. Kalau tuan-tuan tengok daripada Lembah Bujang sampai ke kawasan Pantai Perai, apa tu? Tok Soh, sampai ke semua, itu semua ada makom sultan. Jejak-jejak yang ketika sultan-sultan yang bersemayam di Raja Perong Mahawangsa keluar berdakwah menggunakan laluan-laluan sampai ke Baling. Dan ketika itulah, tuan-tuan, ulama masuk daripada Fatani, ulama daripada Baghdad, ulama daripada Iraq, ulama daripada Fatani. 3 wilayah ini bercantum mengislamkan Kesultanan Kedah, dan kita termasuk zaman itu. Di kawasan ni, kawasan laluan sultan dan kawasan ulama daripada 3 negara, termasuk Baghdad yang mengislamkan Kedah. Tanah Melayu terawal sebelum kerajaan Empayar Melayu Melaka, sekitar 1100. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak cerita bab-bab sejarah ni, sallallahu alaihi Muhammad, antara beberapa orang pensyarah yang sempat saya rujuk, ada yang saya rujuk by phone. Semenjak video ni ada 2-3 orang lah lecturer ni yang duk telefon. Jadi antara mereka lah, antara orang belakang saya yang membekalkan maklumat dan info, pakar-pakar sejarah juga lah. Jadi sebab tu saya rasa kita pun buat kemas lah kan. Sebab data yang saya dapat, contoh macam di Kedah, saya turun sendiri. Saya pergi ke arkeologi, muzium negara, perpustakaan, arsip. Ini memang tempat yang saya turun dan kita jumpa manuskrip, barang-barang. Barulah data dapat dikongsi dengan penuh yakin. Sebab kita jumpa barang-barang tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Apa yang hebat ni pada bangsa Timur? Tuan-tuan, saya betulkan dulu, Nabi tak sebut bangsa Melayu. Ini jangan kata silap pula, atau bangsa Timur, bangsa Melayu, bangsa yang dipesan oleh Nabi. Bukan. Nabi tak sebut spesifik. Cuma Nabi kita Timur, dan kita memang duduk di Timur. So kita kena berasa lah. Kita kena berasa hati. Kita berasa hati bukan terguris. Kita kena rasa, Nabi kata kat aku ni. Kita kena rasa, perasaan tu kita kena ada. Bila Nabi bagi wasiat, hadis riwayat Ibnu Majah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, babak sejarah ni, banyaklah hadis. Kalau kita nak kongsi hadis sahih yang Nabi sebut tentang Islamkan bumi Timur. Tuan-tuan, sebut Timur ni ada 2 pandangan, mengikut Islam dan mengikut eskatologi Barat. Tuan-tuan, kita yakin bahawa Islam akan bangkit dari Timur. Okay, sebab hadis antara Ibnu Majah, Nabi kata apa? Islam tidak akan tertegak sehingga munculnya min ahli baiti yuwatu ismu husmi wa ismu abi husmu abi, keluar seorang lelaki keturunan aku yang akan memasakkan Islam, memacakkan bendera Islam di Baitul Maqdis, menumpas dan menewaskan seluruh Zionis Israel, dan di belakangnya ada 3 batalion dan salah satu batalion daripada bumi Timur. Jelas ayat tu. Okey. Saya nak kata apa tadi, lupa dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika berdasarkan hadis tu, tuan-tuan, maka kita kena merasakan, inilah ayat yang saya guna pakai dalam program saya bersama dengan Panglima Angkatan Tentera nombor 1. Dalam Panglima Tentera yang saya masuk sejak video Palestin viral ni, banyak program saya di kamp tentera. Rupanya, tuan-tuan, tentera-tentera tanah Melayu ni, mereka terkesan dengan cerita Palestin ni sebab dia berkaitan dengan tentera. Dan fakta yang saya bawa ni fakta-fakta yang hanya diguna pakai untuk makluman tentera. Contoh macam malam ni saya tak bawa lah benda tu. Sebab kalau dengan saya dengan kamp tentera, saya akan ada video, gambar, dokumentasi, benda tu lebih lengkap. So ada semua. Kita ada ni kan? Tak ada ni kan? TV je kan? Tadi terlintas nak tanya ada LCD ke tak? Saya tak ada LCD kan? Ada? Tak apa, akan datang. Buat kemas sikit, tutup lampu, tayangan filem. Okey, baru dia nampak lebih confident dengan apa yang saya share ni. Okey, saya nak abang mai kata tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Kenapa kita kena rasa Melayu ni duduk di timur dan tentera-tentera kita ada 100 unit udara, unit darat, unit laut, APMM, TLDM, TDM, TUDM. Campur semua lebih kurang 100,000. Dan soalan saya pada Panglima Tan Sri, andai kata munculnya Imam Mahdi, apa stand dan apa pandangan di mana posisi tentera-tentera Timur Melayu ni ketika Imam Mahdi muncul? Tentera kita ni nak sokong siapa? Adakah nak sokong US, nak sokong NATO, nak Yahudi kumpul? Tak ada kan? Kita ni kita ada artileri, kita ada aset, kita nak sokong siapa? Maka tentera Tanah Putih juga, Ustaz, kami tak terfikir sampai ke tahap tu. Dalam Malaysia ni tuan-tuan, dia ada satu camp yang camp ni mengeluarkan dan mempunyai tentera para. Tahu para? Ada orang tentera sini. Para ni paracut. Geng tentera yang kerja dia spesifik, takhasus tugas dia adalah yang semua yang dia pakar dalam terjun payung terjun. Di 8 brigade camp terendah, dia ada 5,000 lebih kapasiti dan juga kekuatan anggota platoon yang dia punya, kita kata apa, kemahiran. Sallallahu alaihi Muhammad, kemahiran utama dia adalah hanya untuk terjun payung. Dan apatah lagi bila tragedi Palestin baru ni, ketika kita menang adalah Brigade Al-Qassam menggunakan payung terjun. Apa kaitan payung terjun Al-Qassam dengan payung terjun tentera para di Malaysia? Jadi bila saya bentangkan fakta ni, benda tu yang dia jadi lagi meremang lah. Muslimin dan Muslimat. Nak Bakman kata, rupanya memang kita kena ambil tahu ni, sebab akhir zaman ni kita yang akan dipilih oleh Imam Mahdi. Sebut yang tu je. Memanglah nampak apa Ustaz mana-mana dia buat ayat kata Imam Mahdi pilih kita. Siapalah kita ni? Tuan-tuan, bila saya sebut macam tu, dia kena ambil pandang positif macam ni. Kalau kita tak sokong Imam Mahdi, nak sokong siapa? Tuan-tuan setuju tak? Dia berkata, okay, Ustaz dia kata pandai-pandai ni, Imam Mahdi nak pilih bangsa Melayu. Lepas tu kalau kita tak suka Imam Mahdi, kita nak pergi ke arah mana? Memang kita suka, kalau Imam Mahdi tak pilih sekali pun, kita wajib sokong. Kan Nabi dah pesan. Itu saya kata, Imam Mahdi kok mana pun kita kena bersama Imam Mahdi. Sebab tu saya kata, bangsa Melayu harus bersatu. Bangsa Melayu perlu rasa hebatnya kerana bangsa kita berada di timur dan timur disebut oleh Nabi Muhammad. So perasaan kemah tu kena ada. Okey, apa yang ada? Tuan-tuan, antara hasil mahsul yang tak ada di semua mana-mana negara dan bangsa, yang ada hanya di tempat kita. Siapa tahu? Dan benda tu akan diguna pakai untuk perang akhir zaman. Tak ada tempat lain, hanya ada pada tempat kita. Teka-teki. Tiada tempat lain, ada tempat kita. Apakah itu? Soalan teka-teki. Kita ada hasil mahsul besi. Daripada besi keris, besi tombak, besi pedang. Tuan-tuan, ada pandangan saya pernah rujuk pada pakar sejarah. Dari mana besi yang Nabi guna ketika membuat besi pedang Zulfikar, perang Yarmouk, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Mu'tah? Kan, senjata yang Nabi guna, besi itu daripada mana? Sedangkan di dunia, rekod yang ada tanah besi ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, yang pertama mungkin pernah ada di Palestin. Tapi di Palestin ni sejak zaman 1000 tahun sebelum Masihi. Dulu zaman Raja Jalut ni pernah ada. Lepas tu tak ada besi. Lepas tu di Perancis, China, tapi sikit. Yaman, Hindi, India. Dan yang terbesar tuan-tuan adalah di kita. Di tanah Melayu, spesifiknya di Sungai Batu Merbuk, paling kurang ada 3,000 relau. Relau ni, dan ada pandangan sampai berjuta lah. Yang saya pergi tengok, relau ni dia kan tempat memelebur. Besi ni dia dua, satu lembut, satu lebur. Nak melembut besi, suhu mesti 750 darjah Celsius. Nak melentur besi, melebur 1500 darjah Celsius. Tuan-tuan, bumi Kedah, bumi yang mampu menahan kepanasan.
Tujuan Allah buat besi di dunia ni tuan-tuan adalah satu, untuk diguna pakai untuk menyerang lawan musuh. Yang kedua, besi diguna pakai dia ada satu sifat boleh penebat kepada kepanasan matahari. Boleh dibuktikan melalui kajian sains. Jadi satu-satunya negeri di dunia yang ada besi yang boleh menahan kepanasan matahari adalah di Kedah dan di tanah Melayu, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata Islamkan bumi timur. Adakah ada kaitan dengan besi yang ada di bumi timur yang akan digunakan pakai perang Al-Mahdi, perang Armageddon, perang dengan Dajjal? Sedangkan kita tidak ada mesin, kita tidak ada zaman Dajjal, zaman Imam Mahdi, tidak ada phone. Ada, tak boleh guna. Swiss ada, tak boleh kontrol. Kapal terbang ada, tak boleh naik. Sebab zaman tu zaman non-teknologi. Yang ada hanya besi. Adakah itu jawapan dan signal kenapa Nabi kata hampa jaga elok bumi timur ni? Islamkan di bumi timur. Sebab Islam akan bangkit dari timur. Mungkin bangkit itu bukan hanya dari segi syiar, bukan hanya dari segi manpower, tapi bangkit juga daripada hasil mahsul yang hanya ada di tempat negeri Kedah, negeriku, tempat kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi esok kita pakai pi merebuk, pi korek, pi gali keluar semua besi, ada balik seorang sikit. Boleh tak tu? Simpan stok. Buh kat dapur, buh kat tanam kat mana-mana. Jiran tanya, "Han buat apa tu?" "Aku tanam besi." "Ustaz Maneh kata ni nak kemat tak lama dah ni. Besi ni nak guna pakai ni esok nak lawan Imam Mahdi, nak lawan Zionis ni." Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Tuan-tuan, zaman selain daripada ni Kedah tua ni, zaman besi Kedah ditemui wujud pada zaman kurang lebih 600 hingga 800 sebelum Masihi. Apa maksud sebelum Masihi? Sebelum kelahiran Nabi Isa lah. Nabi Isa lahir 1 Masihi. Macam mana nak kira, tuan-tuan? 2024 campur dengan tahun yang saya sebut lah. Itulah jawapannya. Contoh saya kata zaman Nabi Daud 1000 sebelum Masihi. Maka tuan-tuan campur 2024 campur 1000 dapat 3024. So beza kita dengan Nabi Daud adalah 3024 tahun. Boleh secara matematiknya. Okey, dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman zaman dia 950 Masihi. Macam mana nak tahu jarak beza? Maka 2024 campur dengan 950. Macam tu. Boleh. Zaman kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 1800 sebelum Masihi. So macam mana nak tahu beza? 2024 campur 1800. Dapatlah beza. Jadilah dapat ilmu tu pun kira kemas tu. Simin, selamat rahmatullah. Okey, apa lagi yang ada? Zaman Nabi Daud adalah 1000 tahun sebelum Masihi. Zaman Kedah tua ditemui besi 800 sebelum Masihi. Maksudnya tuan-tuan, apa maksud? Beza besi yang ditemui zaman Nabi Daud dengan zaman Kedah ni hanya 200 tahun. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Dahsyat tak dahsyat bumi timur ni? Hui, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa apa? Tak tahu nak abang macam mana? Nak bagi mengeluarkan rasa hebat tu. Muslimin dan muslimat Allah. Ini bukan cerita taksub dan obses. Ini kita kena tahu kegemilangan bangsa kita. Itu poin saya. Jangan tersalah erti apa yang saya nak kongsi, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Apa lagi ya? Besi ni, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada bangsa kita? Satu, besi. Yang kedua, ni 6 ni kali pertama saya share kat sini. Saya tak share dalam mana-mana siri kuliah saya. Nampak tu. Nak bagi rasa bangga ada kuda. Ingat puji saja. Satgi ada apa-apa tak? Tarik ke? Kalau tak ada saya tak share ni. Ada pengkeras rupanya. Okey, tuan-tuan, dikaji dalam bidang genomik dan etnologi. Ni saya tulis fakta ni dalam khutbah. Khutbah ni tak baca lagi. Allah izin saya antara salah seorang penulis khutbah Penang. Jadi ada satu tajuk yang saya dah tulis lama dah, tak dan siap, tak nak cari masa, tak dan. Jadi nanti akan ada satu khutbah tentang ni lah, sejarah bangsa ni. Mungkin saya siapkan sehari dua ni.
Mungkin akan dibaca di dalam Penang, dalam seluruh Pulau Pinang lah. Tulisan khutbah saya, insyaAllah. Okey, tuan-tuan. Nak cerita apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kajian genomik dan etnologi. Genomik ni maksudnya apa? Kajian tentang DNA bangsa yang pernah sampai di Al-Aqsa, di Palestin dan duduk di dunia. Ditemui satu tuan-tuan, satu kajian bangsa ni, DNA bangsa Melayu ni, dalam badan kita, tengok elok ni, dalam tubuh badan kita ada 6 genetik DNA yang mewarisi 6 karakteristik perangai dan sifat yang tidak dimiliki oleh mana-mana bangsa di atas dunia. Kebanyakan satu bangsa, satu DNA saja, satu jenis karakter manusia. Tapi kecuali bangsa Melayu, tuan-tuan, ada 6 karakteristik genetik DNA. Apakah sifat itu? Yang pertama, nama dia sallallahu alaihi Muhammad, nama genetik itu Laulong. Laulong ni yang bermaksud ataupun kita sifat naga tua. Sifat dia adalah bangsa yang dia ada sifat kreatif dan inovatif. Daripada tayar dia buat jadi kerusi. Daripada besi dia buat jadi pagar. Daripada besi dia buat jadi mesin basuh. Ada kan? Yang kan ada kan orang buat pagar macam-macam, orang buat pelik-pelik. Itu sifat bangsa Melayu. Kreatif. Daripada kayu dia buat tempat duduk, kerusi, orang nak buang dah. Kan? Getah paik tiba-tiba jadi roda. Sifat bangsa Melayu. Satu. Yang kedua, dia panggil DNA Cambodia ataupun Kemboja. Yang ni Cambodia ni sifat bangsa Melayu yang suka bertani dan mengamalkan kehidupan kampung. Sebab tu orang dulu-dulu, tok nenek moyang kita membajak, menanam, apa lagi? Bendang, kek buah, tanam pokok, nek pokok nyok, nek lepas nek dia turun. Lepas nek turun kan? Kan nek tak turun. Apa lagi? Nek pokok motan, tanam pokok. Tok nenek moyang ni tak ada benda yang dia tak boleh buat. Cuba anak-anak kita lah ni. Pokok getah pun tak kenal. Cik kenal cik? Pokok getah. Tengok tak kenal. Hang jawab jujur. Inilah contoh generasi TikTok. Padi pun tak kenal. Bendang tak kenal. Cik tuan-tuan. So sebab tu generasi Melayu semakin terhakis sifat kemelayuan dia. Padahal Melayu dulu, Melayu yang semua benda dia boleh buat. Hang buanglah, hang campak kat mana pun aku boleh hidup lah. Ubi kayu, tak ubi kayu. Muslimin dan Muslimat, sallallahu alaihi Muhammad. Antara, tuan-tuan ingat tak? Antara kenangan kita, hampa suruh dengar lah ni zaman kami ni. Zaman ayah-ayah. Zaman dulu, punggai, tak punggai. Saya dulu suka makan bostoi kan. Dulu zaman kita ambil kayu randes, tahu randes? Kat sini ada kan? Kayu randes tu, 1, 2. Buat pertandingan siapa lawan baling kayu randes nak bagi luruh pokok buah stui tu. Pokok stui kan tinggi kan? Zaman lah ada budak-budak main macam tu. Tak kenal pokok stui pun tak kenal. Tuan-tuan boleh tak kita buat nanti abang karnival masjid pertandingan panggil apa? Sukan klasik. Caplung, randes, 7 kasut, lagi apa lagi? Gasing, kita pernah buat tak? Cuba kita try buat. Anak-anak muda ni bagi perkenal balik sukan-sukan kita dulu. Supaya anak-anak bukan saja-saja tuan-tuan. Ini persiapan akhir zaman. Sebab tu Nabi suruh memanah, Nabi suruh berenang, Nabi suruh berkuda, semua sukan-sukan klasik. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya rasa seronok ni. Pakcik-pakcik, ayah-ayah mesti akan teruja. Anak-anak lagi lah kan, anak tak tahu macam ni. Kita perkenal pada anak-anak. Boleh tak kita buat? Jom. Jom. Okey, malam ni meeting. Lulus kerja. Bajet tak cukup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan Masjid Jami' Arakuda masjid pertama. Pioneer menganjurkan karnival klasik tahun 80-an ke bawah. Sebagai persiapan akhir zaman. Okey.
Gen yang ketiga, DNA yang ketiga bangsa Melayu, dia panggil DNA Vietnam. Mungkin dia lah orang Vietnam kan, tapi orang kita, bangsa kita disebut sebagai orang yang bangsa yang ikut skema, orang yang berperaturan. Kan ada dalam kalangan kita yang jenis kalau macam bos di sekolah, di college, universiti, kalau bos tu perempuan, dia mesti skema. Majikan kata tak boleh apa, kementerian kata tak boleh, dia tak boleh situlah, padahal benda tu boleh ubah hukum manusia. Jadi perangai gen Melayu adalah orang yang suka ikut peraturan. Nilai itu ada 3. Yang keempat dia panggil DNA Micronesia. Micronesia ni orang yang duduk di pulau dan dia boleh berinteraksi dengan hidupan pulau. Antaranya tempat saya dulu, Bajau Palau. Bajau Palau ni tuan-tuan, dia tak boleh hidup atas darat. Saya tempat lah dulu kan. Petang-petang saya akan pergi duduk tepi pantai, saya akan pergi tengok perjalanan orang atas bot. Dia panggil Bajau Palau. Bajau Palau ni sepadan Filipin dengan Indon. Budak darjah 2, darjah 4 besar-besar kita ni, part time cari duit nak pergi sekolah. Tahu macam mana part time dia? Part time dia bawa bot, bukan ada bot keselamatan ni. Darjah 2, abang darjah 4 jaga bot dekat depan, adik pegang jaga enjin. Darjah 2. Kami cikgu-cikgu ni hujung minggu naik bot dia banyak RM2 kan. Banyak RM2 ni dia bawa sampai ke hujung. Bukan ada bot pelampung keselamatan, tapi nilai tawakal tu tinggi zaman saya tahun 2005 sampai 2011. Pulau mana yang saya tak pergi, ni nak tolong budak-budak pergi sekolah ni. Dapat RM4 tu tuan-tuan, ya Allah, besar rahmat dah bagi dia. Upah bot, part time bawa bot. Depa ni tuan-tuan, ketika lahir Bajau Palau ni, mak dia akan rendam dalam air. Tuan-tuan cek fakta ni. Bayi tu bila beranak dia akan lepas. Sejak kecil bayi ni, mak dia duk latih kayuh. Maka lahirlah Panda Lela, Ranong. Ranong kan? Geng Sabah ni memang dengan laut tuan-tuan, memang nombor 1. 5 tahun ni, habak main nak apa? Kuat lentang, kupu-kupu, gaya bebas. Tak ada apa, celah gigi. 5 tahun tuan-tuan. Saudara muslimin dan muslimat Allah. Rupanya itu gen DNA Melayu. Oh, jangan main-main. Dan depa ni jangan tak percaya ketika berlakunya perang besar Imam Mahdi dengan batalion nanti, kemungkinan geng-geng Bajau ni lah yang akan menyelamatkan Islam menggunakan laluan laut, menggunakan skill kemahiran berenang, memperbaharui rekod kejohanan 100 meter 9.39 saat. Kalah Usain Bolt. Nah, bak mai. Yang kelima tuan-tuan, gen yang disebut DNA Malaysian. Malaysian ni orang yang suka pikir dalam-dalam. Ada kadang-kadang kita pikir dalam-dalam kan. Itu DNA orang Melayu. 5. Yang keenam, nama karakter bangsa kita dipanggil Dai Chinese ataupun Maurisi, sifat suka berperang dan bertarung, mempertahankan. Ini sifat orang Melayu. Maka sifat ini yang diwarisi oleh tok nenek moyang kita. Lahirlah Brigade Mat Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahaman yang saya sebutkan tadi ketika menghalau Perancis, menghalau British, menghalau Inggeris, menghalau Jepun sehingga syahid, termasuk Tengku Kudin pada tahun 1791 menghalau Siam sampai syahid. Ini pun kategori pejuang bangsa. Itu darah ori. Jadi tuan-tuan cuba cek dalam darah kita ni, kalau siapa yang masuk silat tu, dia mewarisi sifat Melayu. Jadi malam ni tuan-tuan, jom pakat belajar silat semua. Sebab Ustaz Maneh kata, lagi tak pandai silat, lagi tu tak Melayu ori. Kita boleh diragui kebangsaan kita. Jadi tuan-tuan, dengan apa yang saya sebutkan ini tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, jadi terbongkarlah sejarah. Ya Allah, hebatnya bangsa kita ni, hebatnya sejarah kita, hebatnya tanah kita, hebatnya negeri kita, hebatnya wilayah kita. Takkan nak biarkan benda tu hanya terkubur dan terbiar, hanya menjadi bahan sejarah. Kalau tidak, kena kita menggali. Okey tuan-tuan, last ayat saya. Nabi Ibrahim dah wasiat Islam bumi timur. Nabi Muhammad pun wasiat Islam bumi timur. Sahabat pun dah mengislam bumi timur. Maka tiba-tiba datang Portugis.
Alfonso de Albuquerque, Lopez de Esquerra, Vasco da Gama, Raja Filipin, Stanford Raffles, datang penjajah ni tuan-tuan, depa Kristiankan dengan menggunakan 3G, gold, gospel, seperti tu ke? Golden, gold, gospel, glory. Tanah Melayu dikristiankan zaman tuan-tuan. Tuan-tuan, ni 15 sebelah ni, apa kesan ketika Melayu jatuh? Antaranya sebahagian orang Melayu dikristiankan menjadi Portugis. Kalau tak Kristian pun, sebahagiannya berkahwin dengan Portugis. Dan mereka mengangkat, dia panggil Anglo. Saudara Muhammad, ada satu istilah yang dia katakan, bangsa Melayu mengangkat Portugis, bangsa Melayu mengagung British. Ada keturunan ni, Anglo-Saxon. Ada satu istilah yang penjajah mai, dia kahwin dengan orang kita, dia takluk hati jiwa sehingga kan Melayu, muka Melayu berhati Bugis, muka Melayu berhati British. Ada Melayu yang sifat dia khianat pada bangsa. Geng-geng ni yang menyebabkan Islam jatuh, Melayu jatuh. Mudah-mudahan geng kampung Arah Kuda ni, Melayu ori, tak ada yang berketurunan yang jenis mix-mix macam ni. Mix mamak nasi kandar, tak apa. Kalau mix-mix yang Portugis ni tuan-tuan, ada yang dia mengangkat bangsa dia. Sebab tu tuan-tuan, kesan penjajahan sampai hari ni kita terasa. Kareta, bandera, mantega, itu semua bukan bahasa Melayu. Semua bangsa apa? Bangsa Portugis. Lahirlah bangsa Serani, Portugis kahwin dengan Melayu. Maka sikit demi sikit Melayu telah dicairkan. Sebab tu saya kata kita kena tulinkan balik, kita kena orikan balik. Macam mana nak ori? Kena tahu balik sejarah kita, kat mana titik jatuh, bangkit di tempat titik yang pernah kita jatuh. Muslimin dan muslimatullah. Okey, jadi nak beritahu bahawa tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka di sinilah letaknya sejarah ni yang akan mengangkat. Sejarah ni dia umpama macam dia panggil apa? Macam lampu Aladin lah. Dia gilat-gilat tonyo, dia keluar balik benda-benda mahal. Jadi sejarah bila belajar, dia keluar balik, dia gilap, dia polish, dia snow wash, dia clean balik, dia tonyoh balik, maka bangsa kita akan bangkit menjadi bangsa pejuang, bangsa yang ori, mempertahankan mengikut 6 sifat karakteristik DNA dan genetik yang saya sharekan secara fakta akademik tadi. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya kongsikan boleh memberikan saya dan tuan-tuan kekuatan untuk kita mengangkat dan mencari titik bagaimana untuk bangkit, bagaimana untuk bersatu. Lah ni tuan-tuan, akhir zaman ni letak dalam fikir macam mana aku nak bangkit, macam mana aku nak bersatu, macam mana aku nak menjernih, macam mana aku nak memulia bangsa aku, macam mana aku nak kembalikan kekuatan. Instead of menggantikan bagaimana nak bergaduh, macam mana nak kecam orang, macam mana nak kutuk ustaz ni, bukan masa untuk memikirkan benda tu. Siapa yang ada perangai sifat macam tu, dia bukan Melayu bagi saya. So Melayu ni benar-benar yang optimistik ke hadapan. Cara untuk menyatukan umat, cara untuk mengangkat umat, cara untuk menjernih segala kekeruhan, mendekat sesuatu yang jauh, menjernih sesuatu yang keruh, menguat sesuatu yang lemah, melurus sesuatu yang bengkok. Itu peranan bangsa Melayu. Mudah-mudahan sedikit itu, suntikan dan centikan, mampu memberikan kekuatan untuk kita mencari titik untuk kita bangun, mengangkat maruah sebuah bangsa yang pernah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Aku qaula hadza. Selamat menyambut Rajab dan selamat berpuasa, selamat menyambut Sya'ban dan selamat menyambut Allahumma ballighna Ramadan, selamat menyambut Ramadan Karim. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.